Okay, Assalamualaikum guys. Kita akan sambung lagi tutorial tentang Ionic ni, macam mana dia communicate dengan Firebase, Firestore. So ini adalah latihan yang kita pernah buat video sebelum ini. Jadi kita boleh lihat kat sini adalah dia just paparkan senarai data lah. So apa yang saya tambah di sini adalah kita nak buat supaya kita boleh add ataupun kita boleh tambahkan rekod baharu ke dalam senarai aktiviti masjid ini. So nantinya bila kita tambah di sini, nampak di sini saya akan buat satu screen yang simple macam ni. Kosmetik nak buat cut ke panel tu kemudian lah. Yang penting kita boleh masukkan satu rekod baru. Sebagai contoh, kita masukkan date ataupun tarikh aktiviti. Katakan kita nak masukkan 1 November. Tarikh aktiviti adalah pada 1 November. Kita boleh gunakan input control ini yang menggunakan type date. Okey, dan kemudian kita masukkanlah aktiviti pada 1 hari bulan 11 ini. Mungkin ceramah perdana Ma'al Hijrah. Contoh, nama penceramah Ustaz Kazim. Ini contoh. Lepas tu apabila kita tambah aktiviti baru di sini, dia akan terus keluar. Okay, dia pop up lah aktiviti baru masjid berjaya disimpan, dan dia terus keluar di sini. Mana Ustaz Kazim tadi? Ni ceramah perdana Ustaz Kazim. So ini saya tak buat descending ke ascending, tu dulu, nanti dulu. Saya just tunjukkan macam mana kita boleh add record baru dan kemudian terus saja paparkan. Bila dia bertukar screen kepada listing, dia boleh keluarkan, paparkan satu record baru seperti yang macam inilah. So itu exercise dia. So macam mana nak buat? Ini contoh dia. Macam mana nak buat? Kita boleh lihat balik kepada kita punya apa namanya ni, kita punya code. Kalau kita perhatikan yang kemarin kita berada pada page3.ts. Okey, ini adalah page3.ts, tab 3. Listing ni saya buat sebelum ni dalam tab 3.cst, dalam tab 3. Okey. Dalam tab 3.html ni, kalau katakan kita nak buat button ini, nampak ni button ini. Okey. Kita akan pergi kepada bahagian atas ini dan kita masukkanlah di sini dia punya button. Ni button. Ni adalah button add. Okey, button add. Tambahlah dia punya iron button, bla bla bla. Lepas tu masukkan dalam slot. Okey. Dalam slot dalam slot dia ada start sebelah kiri and sebelah kanan. Okey, start sebelah kiri and sebelah kanan. Kalau kita letak slot end, dia sebelah kanan. Kalau letak slot start, dia sebelah kiri. So name ni adalah name kepada icon. Add ni dia akan merujuk kepada tanda tambah ni lah. Okay, tanda tambah. Dan caption yang saya sertakan kat situ adalah ADD. So kalau rasanya nak buang caption ni, buanglah dia punya caption. Boleh buang macam tu. Dan kita akan nampak ada tanda tambah saja tanpa add. Boleh buat macam tu. Kalau nak buat tanda tambah ni lah, button tambah ni. Kalau nak tambah caption macam tadilah, kita letak add contohlah. Dan kita akan nampak nanti add dengan tanda tambah. So itu adalah dia punya interface. Macam mana kita nak tambah. So apa yang berlaku adalah bila tekan button add ini, dia akan panggil satu screen baru. Iaitu nama dia insert record. Kalau nak buat page insert record ni, kita kena lalu. Sekejap ya, sekarang ni saya offkan kejap. Kita punya Ionic Surf. Macam mana kita punya Ionic Surf kita nak offkan? Tekan Ctrl C. Yes, enter. Okay. So untuk hasilkan page baru dalam Ionic, korang kena run Ionic G. G ni sebenarnya generate page. Contohnya kita buat insert record dot, tak ada dot. Nama dia insert record. So ini adalah
page baru yang kita nak buat. So bila kita klik insert record, kita enter lah, pastikan enter. Enter tau, pastikan enter. Lepas enter, okay, lepas enter nanti kau akan dapat bla bla bla, dia akan tolong generate dan dia akan hasilkan folder macam ni. Ni insert record. Nampak tak? Dia hasilkan insert record folder. Dan dalam insert record folder ni yang penting macam biasalah, kita ada TS file dan HTML file. Okay, HTML file, apa yang HTML file buat? Macam biasa dia akan okay, dalam HTML file ini kita sediakan input control, form input control. Macam mana kita nak sediakan form input control dalam insert record.page? Tadi kan kita dah run insert record. Okay, tadi kita dah run insert record. Okay, mana tadi? Kita dah run insert record. Okay, kita dah run Ionic G page insert record. Ionic generate page insert record. So insert record ini akan menjadi folder baru yang mana dia akan tambahkan file-file macam biasalah. Dalam tab 1, tab 2 semua tu dah sama, dah lebih kurang. Dia ada, yang penting kita nak lihat kepada TS, insert record.page.ts, dan satu lagi insert record.page.html. So kita tengok HTML dulu, apa kandungan dia. Dalam HTML, apa yang kritikal adalah kita akan buat data group. Okay, kita akan buat data group. Data group ni, yang atas ni biasalah ada back button. Nanti korang akan lihat macam mana back button. Just tambah back button pada slot start. Slot start tu maksudnya sebelah kiri lah. So page baru ni, insert record ni, nanti akan ada satu button, back button yang tulis macam ni lah, pada bahagian slot start. Dan kita akan masukkan tarikh aktiviti dijalankan, yang mana nama dia adalah data.tarikh aktiviti. Ini adalah nama kepada ng model. So ini kita namakan sebagai data group lah, data group. Bila kita buat macam ni, data.tarikh aktiviti, dia merujuk kepada data group. Okay, kita boleh bagi dia nama variable pemboleh hibah biasa, ataupun kita boleh letak nama pemboleh hibah bersama dengan data group dia lah. Okay, ini satu data yang pertama, iaitu data group tarikh aktiviti. Data group nanti kita akan tengok dalam file TS. Ini data group ya, data group, data nama aktiviti, tadi data tarikh aktiviti, dan satu lagi kita ada data.penceramah. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak simpan data-data ni, nama aktiviti, tarikh aktiviti dan juga penceramah. Nampak tak? Okay, sebenarnya kita nak simpan kat mana? Kita nak simpan dalam Firebase. Kan kita punya field ni kan sama, nama aktiviti, penceramah, tarikh aktiviti. So setup database Firebase ni ada dalam video sebelum-sebelumnya lah. Okay, boleh video sebelumnya. Okay, so kita akan lihat kat sini nanti bila kita klik button add ni, dia akan keluar satu page baru. Tak ada. Oh, sorry. Kita kena run dia lah, sebab tadi kita dah keluar daripada Ionic Serve. So kita akan pergi, tadi kita dah keluar daripada Ionic Serve. So kita run balik lah Ionic Serve. Jangan lupa Ionic Serve ni lah. Pastikan Ionic Serve supaya apps kita berfungsi. So dia akan ambil masa sikit, kejap. Bagi dia settle Ionic Serve ni. Dan kemudian kita patah balik kepada interface project Ionic kita. So yang penting pegang yang ni, ng model. Okay, ini adalah ng model. Ion input ni saya rasa kita dah bincang sebelum ni. Sekarang ni yang ada perbezaan cuma pada data group ni lah. Kita ada ng model, ada data group ni. Nampak ada data group ni. Dan kita patah balik kepada Okay, tab kita. Okay, baik. Ini adalah senarai aktiviti masjid yang kita ada, yang kita fetch daripada ini, daripada Firebase. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Okay, so sekarang ni kita ada Ionic app kita yang mana dia membenarkan untuk kita add record baru aktiviti masjid. So klik kat sini, dia akan pergi kepada page yang ada interface ni. Okay, kita masukkanlah data baru.
Okey, nama aktiviti testing 1 2 3, contoh testing 1 2 3, dan apabila kita hantar kepada ni, okey, satu kita nampak ni kan, okey, dia klik okey, dia ada testing 1 2 3 ni, ni testing ni data baru, dan dalam masa yang sama dia ada dalam file store kita, testing 1 2 3, testing 1 2 3. So data baru tu sudah dimasukkan. So macam mana dia masukkan data baru? Kita ada ng model ini, iaitu data tarikh aktiviti. Satu lagi data ng model data.nama aktiviti, dan satu lagi adalah ng model data.nama.penceramah. Dan pastikan dia sama nama dengan kita punya Firebase. Pastikan sama nama aktiviti, penceramah aktiviti, tarikh aktiviti. Itu lebih memudahkan lah. Dan bila kita lihat, bila kita dah ada interface, obviously kita perlukan file TS ini. Okay, file TS ini untuk kita simpan record itu ke dalam Firestore. Macam biasa, mula-mula kita akan import Angular Firestore. Ini kita dah masukkan dalam projek kita, iaitu plugin Angular Firestore. Dan nav controller ni adalah tujuan dia untuk buat navigation, sebab nanti selepas data tersebut berjaya disimpan dalam Firestore Firebase, dia akan automatically balik kepada page listing itulah. So apa yang berlaku kat sini adalah saya tak gunakan pada ng on init, saya fokus kepada ni, try create record function. Fungsi ini apa yang fungsi ini buat? Mula-mula kita ada ni, nampak ni tak, data any. Data any ni merupakan data group yang kita define seperti dalam ni. Ni data penceramah, okey, data nama aktiviti, data tarikh aktiviti. So semua data-data group, semua data ni adalah ahli kepada data group, yang mana data group ini kita kena define dalam TS file. Sebab tu saya letak kat sini data any. Ni kena ada, ni mesti ada. Okey, dan satu lagi kita kena declare dia punya Firestore library macam ini dalam constructor, dan satu lagi nav controller. Nav controller ni untuk kita buat navigation back kepada page sebelumnya. Dan ini tajuk dia, dan dia akan cuba, okey, dia akan try create entry. Create entry ni bersama dengan data ni lah, data ataupun 3 data tu, nama aktiviti, tarikh aktiviti dan juga penceramah. So create data entry ni sebenarnya dia adalah satu function yang ada dalam TS file ini. Seeloknya kita pindahkan dia dalam service file lah, tapi saya nak bagi dia mudah nak nampak, so saya letak kat sini create entry. So dalam create entry ini dia akan bawa data entry tu, iaitu 3 data dalam data group tadi, 3 content dalam data group. So apa yang dia buat kat sini adalah dia akan pergi hantar kepada collection activity masjid, dan dia akan add entry. Add ni macam insert record lah. Add ni macam insert record. Okay, add ni macam insert record. Kalau dia resolve, okay, berjaya. Kalau dia reject, tak berjaya, dia akan pergi keluarkan error kat sini. Kalau berjaya, dia akan keluarkan ni lah, alert, aktiviti baru masjid berjaya disimpan. So selepas dia berjaya simpan, dia berjaya create entry ni, dia pergi kepada create entry dan hantar kepada Firebase, Firestore database kita, dan dia akan keluar alert lah. Sebab tu tadi kita nampak dia keluar alert, aktiviti baru masjid berjaya disimpan. Dan kalau dia tak berjaya, dia akan keluar error kat sini lah dalam console log. Dalam console log dia akan keluar error kalau tak berjaya. Dan kemudian selepas proses menyimpan data ni selesai, dia akan pergi this.navcontroller.back. .back tu maksudnya dia akan patah balik lah kepada page yang sebelumnya tu. Sebab tu saya letak kat sini this.navcontroller.back. So dia akan navigate kembali ke, macam history.back lah. Dia akan navigate, patah balik kepada page yang sebelum tu. Dan page sebelum tu nanti dia akan refresh data yang dia baru simpan dalam Firestore. So ini yang akan berlaku lah apabila kita dah selesai buat dia punya implementation tu. Kita akan dapat macam ni, add dia, kita boleh masukkan data baru. Contohnya kita masukkan 1 hari bulan
10 nanti nama aktiviti bulan Oktober. Dia punya penceramah Ustaz Wan. Contoh, saya tak tahulah bulan Oktober ni apa kelebihan bulan ni, tapi tak apa. Just nak masukkan data je. Okey, nampak tu kat sini kita ada bulan. Okey, dia dah masukkan. Klik OK dan kita ada tajuk ceramah bulan Oktober ni. Ni. So dia dah simpan kat dalam, dia dah bukan simpan, dia dah senaraikan aktiviti masjid. Dia refresh. Dia refresh. Dan bila refresh maksudnya dia fetch data daripada Firestore. So bila kita lihat Firestore, data yang terakhir ke atas biasanya. Ni adalah alamat tadi. Ceramah kita ada bulan Oktober. Dapat. So kita dapat satu data entry baru bulan Oktober. Okay guys, itu yang kita cuba usahakan. Alhamdulillah berjaya insert record. Daripada ni adalah listing, kemudian kita insert record baru dan kemudian kita berjaya masukkan data baru, record baru ini kepada Firestore dan kemudian dia akan terus paparkan dalam page listing ini. Okay guys, terima kasih banyak. Subscribe, komen, like dan share 10 kali komen pun tak apa. Bye. Assalamualaikum.